Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al Hijrah 7 Jun bersama saya Aziza Arifin dan berikut tajuk utama malam ini. Dakwa roh boleh berpindah jasad, pendakwah perlu dipanggil. Juga dunia Islam perlu beri tekanan kepada India. Susulan isu pendakwa bebas yang mendakwa roh boleh berpindah jasad selepas mati yang menjurus kepada konsep reinkarnasi yang bertentangan dengan syariat baru-baru ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Idris Ahmad menyarankan agar pihak berkuasa agama negeri berkaitan menyiasat perkara berkenaan ia bagi menjernihkan dakwan itu yang boleh mengelirukan masyarakat. Pun harapkan bahawa pihak kuasa agama negeri yang akan mengambil tindakan. Kalau berlaku di mana-mana negeri, kita akan maklum dan beritahu supaya perkara itu diambil tindakan yang siasat supaya perkara-perkara yang mengelirukan masyarakat itu dapat dijernihkan balik. Menurut beliau, individu yang mengeluarkan kenyataan berkenaan sepatutnya ditemui pihak berkuasa agama untuk memberi penjelasan. Jelasnya, tindakan terhadap pendakwah berkenaan adalah di bawah bidang kuasa negeri, memandangkan pihak persekutuan hanya berperanan menyelaras hal ehwal berkaitan agama. Datuk Idris ditemui pada majlis pelancaran buku terbitan Yadim bersempena Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur hari ini. Semalam, berita Al Hijrah melaporkan kepercayaan kepada reinkarnasi atau perpindahan roh tiada asas dan adalah bercanggah dengan ajaran Islam. Berdasarkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, kepercayaan tersebut boleh menyebabkan seseorang terkeluar dari agama Islam dan perlu bertaubat. Sementara itu, pendakwa berkenaan dilaporkan telah menarik balik kenyataan roh boleh berpindah jasad. Beliau juga memohon maaf kerana isu berkenaan menimbulkan keresahan umat Islam. Dan seterusnya kita beralih kepada isu kenyataan menghina Islam dan Nabi Muhammad oleh dua jurucakap parti pemerintah India. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Idris berkata sikap saling menghina agama adalah tidak bermoral dan tidak sepatutnya berlaku dalam kalangan umat manusia. Justru, tegas beliau, umat Islam di Malaysia diminta tidak bertindak menghina agama lain sebagai tindak balas terhadap kenyataan dua jurucakap parti pemerintah India itu. Dalam agama kita tak diizinkan untuk kita ni menghina agama lain. Allah Taala sebut dalam Quran, dia kata wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha udwan bighairi ilmin. Jangan kamu duduk hina sembahan tokoh orang lain. Kalau kamu hina dia, nanti orang lain pula akan hina Tuhan kita. Ini prinsip yang Islam pegang. Jelas beliau, umat Islam sebaliknya disaran untuk bertindak balas secara intelektual, termasuk menerusi kaedah perbincangan dan wacana bagi mengelak sebarang ketegangan antara agama. Sebelum ini, media melaporkan tindakan dua pemimpin Parti Nasionalis India yang telah bertindak menghina Islam dan Nabi Muhammad dalam satu program debat di televisyen. Perkara ini telah menimbulkan kemarahan umat Islam di media-media sosial yang mula memboikot barangan dari negara tersebut. Susulan daripada itu, Parti Bharatiya Janata BJP memecat kedua-dua individu berkenaan. Tindakan beberapa negara teluk yang memberi tekanan diplomatik dan ekonomi terhadap India merupakan satu permulaan baik dalam usaha menghentikan penghinaan terhadap agama Islam di negara tersebut. Justru pakar geostrategis Azmi Hassan berkata, langkah itu perlu disusuli oleh semua negara Islam termasuk Malaysia, memandangkan isu yang membawa kepada krisis diplomatik itu telah berlarutan sejak sekian lama. Kerana perkara ini berlarutan terlampau lama sangat dan ianya berlaku secara sengaja kerana manfaat politik di India itu sendiri. Jadi ada baiknya tindakan ini diambil oleh negara-negara teluk kerana sebelum ni tindakan hanya diambil oleh beberapa negara Islam. Jadi seharusnya Malaysia bersama-sama dengan negara teluk, bersama-sama dengan Pakistan, Afghanistan membuat bantahan secara langsung kepada setiap duta yang berada di negara-negara Islam itu.
Tambahnya, tindakan drastik perlu dilakukan untuk meredakan kemarahan umat Islam di India dan seluruh dunia. Jelasnya lagi, selama ini Perdana Menteri India, Narendra Modi, hanya berdiam diri setelah satu demi satu penghinaan dilakukan ahli politiknya, Bharatiya Janata BJP, terhadap umat Islam demi meraih undi masyarakat Hindu di negara itu. Justru tekanan diplomatik dan ekonomi yang dikenakan beberapa negara Teluk termasuk Qatar, Kuwait dan Arab Saudi disifatkan sebagai efektif apabila Modi dilaporkan memecat dua pemimpin yang mencetuskan sentimen Islamofobia berkenaan. Ahad lalu, Qatar dilaporkan menuntut permohonan maaf daripada India atas kenyataan berbaur Islamofobia. Dan langkah itu disusuli Qatar serta Kuwait dengan memanggil duta India di negara masing-masing untuk mengemukakan nota bantahan. Di sebalik konflik yang berlaku terhadap umat Islam di India, negara itu jatuh tempat ketiga menerima kuota haji tertinggi selepas Indonesia dan Pakistan. Jemaah India mula tiba di Madinah 3 hari lalu bersama-sama jemaah Malaysia dan jemaah yang lain. Pada 2019, iaitu sebelum penularan COVID-19, India menghantar lebih kurang 170,000 rakyatnya untuk menunaikan haji. Secara keseluruhan, dari sejuta jemaah haji tahun ini, 75% adalah jemaah luar dari Arab Saudi. Pada tahun ini, hanya 79,237 jemaah India menerima jemputan haji. Jemaah haji India berlepas ke Tanah Suci pada 4 Jun dan penerbangan terakhir pada 3 Julai. Mereka menggunakan 37 penerbangan khas haji pesawat SpiceJet untuk menerbangkan 5,000 jemaah dari Srinagar ke Madinah dari 5 Jun hingga Julai. Manakala baki jemaah kebanyakannya menggunakan kenderaan darat seperti bas. Dalam pada itu, kos menunaikan haji di India naik 50% dari 2.69 juta rupiah kepada 3.9 juta rupiah. Manakala bagi yang mendapatkan khidmat pengendalian syarikat swasta, kos itu bermula 6 juta rupiah. Kerajaan disaran untuk mengenal pasti tanah terbiar dan melihat kesesuaian tanaman khususnya jagung untuk mengawal kenaikan harga ayam. Itu pandangan Ketua Aktivis Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM, Dato' Nazim Johan berikutan kesal dengan isu bekalan makanan yang berterusan di negara ini. Yang kita nak harap dapat diubah. Mana kita cuba tak ada apa. Kita apa kepentingan kita? Kita di PPIM tak ada kepentingan. Kepentingan kita nak benda ni maju. Kita bawa perubahan. Jadi adalah contohnya kawasan perumahan yang tak siap pun banyak. Kita tanam jagung ni bukannya 6 tahun. 6 bulan. Cukup 6 bulan biarlah. Dia nak tanam pada saya semua biar tanam. Nak tanamlah. Tambah Datuk Nazim, alasan harga ayam naik disebabkan jagung import atau bahan makanan ayam yang naik tidak sepatutnya berlaku. Justru beliau berharap agar tindakan penanaman jagung dapat disegerakan oleh kerajaan dan pakar-pakar berkait. Kita di Persatuan Pengguna Islam melihat perkara ini macam tidak berapa logik lah. Pasal kita ni tanah dia bukan tanah gurun. Dia boleh tanam je hidup. Cuma kaedah ataupun caranya lah. Jadi dengan cendekiawan kita, dengan profesor lah, orang-orang yang bijak, dah ada satu kali tu budak umur 11 tahun pun ada yang telah mencipta makanan ayam tapi diam je gitu. Selain itu, varieti tanaman juga boleh diusahakan di atas tanah terbiar tersebut sekaligus merancakkan lagi sosioekonomi penduduk setempat. Sementara itu, penasihat PPIM Abdul Karim Said berkata, rakyat juga perlu melakukan sesuatu dan tidak hanya bergantung kepada kerajaan semata-mata, iaitu dengan mula bercucuk tanam bermula di rumah sendiri. Kita menggalakkan rakyat untuk berusaha berdikari sendiri dan menggunakan tanah-tanah kosong yang ada untuk menanam pokok-pokok yang boleh mendatangkan manfaat untuk keluarga, tetapi kita juga nak menggalakkan majlis-majlis agama Islam yang mempunyai banyak tanah wakaf untuk menggerakkan asnaf-asnaf untuk menanam.
Selain itu, PPIM juga katanya menggalakkan Dewan Bandaraya untuk menggunakan tanah-tanah tepi jalan raya dengan lebih produktif, iaitu menggantikan tanaman hiasan dengan tanaman yang memberi manfaat dan mendatangkan hasil kepada rakyat, sekaligus sebagai persediaan dalam mendepani cabaran krisis makanan pada masa akan datang. PPIM juga dalam pada itu berharap agar satu badan gerakan dapat ditubuhkan membabitkan kolaborasi di antara badan bukan kerajaan dan rakyat agar usaha itu dapat disampaikan secara terus kepada rakyat dan diterapkan secara berterusan. Dalam pada itu di Kelantan, bekalan ayam segar dilaporkan mula pulih sejak seminggu lalu. Tinjauan berita Al-Hijrah di Pasar Besar Siti Khadijah, Kota Baru mendapati semua peniaga mendapat bekalan ayam mencukupi daripada pembekal dan pemborong sama ada dari Kelantan atau Perak. Menurut peniaga ayam Rosmini Hanafi, 48 tahun, bekalan mulai pulih sejak seminggu lalu apabila beliau mendapat ayam yang cukup setiap hari iaitu sekitar 300 hingga 400 ekor sehari. Beliau yang sudah lebih 20 tahun menjadi peniaga ayam di pasar tersebut berkata, sebelum ini beliau hanya mendapat ayam sekitar 100 hingga 150 ekor sehari sahaja dan bekalan itu tidak dapat menampung keperluan pelanggan. Dia punya kota, kalau kota kita dalam 300 ke 400, maksudnya bekalan tu cukup lah. Kita tidak bimbang dah lah. Kalau nak banding dengan baru ni memang tak ada bekalan lah. Gitu. Lebih kurang dalam seminggu kot rasa. Macam saya pun seminggu baru ni pun tak boleh nak jual juga. Tapi sekarang ni alhamdulillah lah. Ada bekalan lah. Bagi seorang lagi peniaga ayam Kamaria Hanafi, beliau bersyukur kerana bekalan yang semakin pulih membolehkan beliau menjalankan perniagaannya seperti biasa. Jadi kita kira bekalan untuk pelanggan tu agak-agak sehari dua ni memang cukup dah lah. Tidak menjadi masalah lah. Harga tu kita kira dah okey dah sikit dah. Hari tu harga tu mahal sebab ayam tak ada. Lo ni harga tu berbala dah lah dengan harga KJS buat 8.9 tu kita boleh buat lah, boleh jual lah. Bagi peniaga nasi kukus Kamarul Azrin Muhammad Abdul Ghani, bekalan ayam yang pulih sekarang membolehkan beliau kembali menjadikan ayam sebagai menu utama di kedai makannya. Ayam lo ni alhamdulillah beza dengan sebelum raya, selepas raya baru ni beza banyak. Lo ni beres lah, ada bekalan tak mutu dah. Kalau di Kota Baru ni beres setakat ni. Cuma kalau kata ada tiko-tiko bekalan ayam tak ada tu pun masih ada lagi. Walaupun lain tak ada, Kelantan ada, insya-Allah ada. Walaupun bekalan ayam sudah hampir pulih sepenuhnya di Kelantan, namun pengguna masih berharap agar kerajaan memantau harganya yang masih lagi tidak stabil dan ada kalanya dijual melebihi harga kawalan yang ditetapkan RM8.90 sekilogram. Polis menahan 3 lelaki dan merampas 145 ketulan mampat dadah jenis ganja di kawasan letak kereta sebuah pasaraya di Bangsar, Kuala Lumpur 31 Mei lepas. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Selangor, ACP Ahmad Jafri Abdullah berkata, suspek yang ditangkap berusia 23 hingga 49 tahun dipercayai menjadi kurier dadah. Mereka ditahan pada jam 2 petang selepas selesai mengalihkan dadah dipercayai dari negara jiran itu ke dalam kereta jenis Proton Preve. Nilai dadah dianggarkan lebih RM355,000 dan dapat digunakan kira-kira lebih 140,000 orang penagih. Berdasarkan balutan warna emas yang digunakan, dadah itu dipercayai daripada grade paling tinggi yang akan diedarkan ke sekitar Lembah Kelang. SEM akan mendapati ketiga-tiga lelaki suspek mempunyai rekod berkaitan jenayah dan dadah dan aktif melakukan aktiviti pengedaran sejak 4 bulan lepas. Ketiga-tiga mereka adalah pengganggu. Tapi pada masa yang sama kita percaya kurier dadah. Kereta yang dirampas ada yang dipinjam dan ada yang disewa. Ya, setakat ini untuk tahun ini ganja ini yang terbesar oleh narkotik Selangor. Dalam serbuan itu, polis turut merampas 3 kenderaan bernilai RM138,000. Hasil saringan awal air kencing mendapati 2 daripada mereka positif dadah. Bekalan dadah berkenaan dipercayai diperoleh daripada negara jiran. Suspek direman seminggu bermula Rabu lepas untuk siasatan lanjut mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Bakal Haji
Alhamdulillah bertemu kembali. Menghargai dan menghayati perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan syuhada dalam menyebarkan syiar Islam. Itu antara pengajaran yang diperoleh lebih 1,000 jemaah haji Malaysia yang mengikuti program ziarah di sekitar Madinah yang dianjurkan tabung haji. Fitri Musa dan juru kamera Kamarul Zaman Mansur melaporkan dari Madinah Al-Munawarah. Sebanyak 7 bas digunakan untuk membawa jemaah haji Malaysia menziarahi kawasan persekitaran Bukit Uhud dan makam syuhada Uhud. Lokasi ini merupakan tapak sejarah peristiwa peperangan Uhud antara tentera Islam dan musyrikin Mekah. Alhamdulillah daripada program ziarah yang diatur oleh pihak tabung haji, kita sebagai jemaah dapatlah, dan penerangan daripada ustaz itu dapat memberi kita manfaat supaya kita mengikut apa-apa yang telah diajarkan oleh agama kita Islam lah, dan mematuhi ketua sebagaimana Rasulullah SAW mengarahkan maknanya sahabat-sahabat baginda. Memberi kami peluang lah untuk datang ke tempat-tempat bersejarah macam ni yang memang banyaklah memberi kesedaran kepada kami insya-Allah untuk memperbaiki diri dan menceritakan balik sejarah-sejarah ni untuk disampaikan kepada sahabat-sahabat yang tak sempat nak datang insya-Allah. Personally saya rasa memang saya perjuangan Rasulullah tu memang sangat hebat, sangat hebat untuk kita semua. Jadi bila dah tengok tempat-tempat ni lagilah menambahkan kecintaan kita kepada dia dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah turut dibawa ke Masjid Quba, masjid pertama didirikan pada tahun pertama penghijrahan Nabi Muhammad dari Mekah. Antara fadilat Masjid Quba termasuk menerima pahala seperti mengerjakan umrah kepada sesiapa yang mengambil wuduk di rumah dan menunaikan solat sunat 2 rakaat di masjid ini. Tabung haji bawa dia punya rombongan untuk melawat sekitar Madinah. Macam sekarang hari ini kita berada di Masjid Quba kan. Kita nampaklah dan ada juga mutawif yang akan menceritakan sejarah di sekitar tempat yang kami lawat ini. Memang rasa macam ada lebih. Jadi dengan haji ni kita nak mendalami lah macam mana Nabi Muhammad SAW, apa sejarah-sejarah dia ni tanah Nabi kan. Jemaah haji juga berpeluang menziarahi Masjid Qiblatain iaitu Masjid Dua Kiblat dan Masjid 7 tempat berlakunya peperangan Khandaq dan berkesempatan membeli buah tangan untuk keluarga di ladang kurma. Sebab ini kali pertama pengalaman, dengan pengalaman yang ada ni insya-Allah saya akan seperti mana ni kisah-kisah Nabi apa semua insya-Allah kita akan amalkanlah dari segi sunat semua insya-Allah kita akan amalkan. Kumpulan pertama haji ini dijadualkan bertolak ke Mekah pada 9 Jun ini bagi melaksanakan ibadat umrah. Laporan Fitri Musa dan juru kamera Kamarul Zaman Mansur dari Madinah Al-Munawarah untuk TV Al-Hijrah. Keputusan peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM 2021 akan diumumkan pada 16 Jun. Calon boleh mendapatkan keputusan peperiksaan SPM daripada sekolah masing-masing bermula jam 10 pagi, manakala slip keputusan akan dihantar melalui pos bagi calon persendirian. Dalam satu kenyataannya, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM turut memaklumkan calon sekolah dan calon persendirian juga boleh membuat semakan keputusan melalui kaedah secara dalam talian di pautan myresultsspm.moi.gov.my untuk mendapatkan slip keputusan peperiksaan SPM 2021 mulai pukul 10 pagi pada 16 Jun sehingga pukul 6 petang pada 24 Jun. Semakan juga boleh dibuat melalui sistem pesanan ringkas SMS dengan menaip seperti yang tertera. Sistem itu akan diaktifkan mulai pukul 10 pagi pada 16 Jun 2022 sehingga pukul 6 petang pada 22 Jun. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob hari ini menerima kunjungan hormat pemimpin utama Gabungan Pertubuhan Cina Malaysia Huazong. Pertemuan kira-kira sejam di Perdana Putera itu antara lain berkongsi pandangan mengenai ekonomi dan isu-isu semasa. Antara pemimpin Huazong yang hadir ialah Presiden Tan Sri Goh Tian Chuan, Timbalan Presiden Datuk Ong Seng Kek, Naib Presiden Datuk Lam Kwang Yau, Setiausaha Agung Datuk Dr. Wong Aik Long dan Bendahari Tan Sri Tan Kian Sun. Ditubuhkan pada 1991, Huazong merupakan pertubuhan bukan kerajaan NGO yang menggabungkan 13 gabungan persatuan dan pertubuhan Cina di setiap negeri dan wilayah di Malaysia.
Huazong memainkan peranan untuk memelihara kepentingan komuniti Cina dalam isu berkaitan ekonomi, kebudayaan, pendidikan serta pembangunan sosial. Huazong menjadi pengantara komunikasi antara komuniti Cina di Malaysia dengan kerajaan Malaysia dan memupuk semangat perpaduan masyarakat Cina melalui penganjuran aktiviti bersifat kebudayaan. 116.2 juta ringgit diagihkan agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama kepada golongan yang memerlukan sepanjang Mei 2022. Menterinya Datuk Idris Ahmad berkata pihaknya melaksanakan tanggungjawab menyantuni asnaf, fakir miskin, golongan rentan serta institusi-institusi pendidikan khususnya di wilayah persekutuan dengan bantuan kewangan, makanan, buku teks, baik pulih rumah dan lain-lain. Menurut Datuk Idris, antara bantuan yang diagihkan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP ialah bantuan 110.4 juta ringgit dalam program Semarak Syawal dan agihan pembekalan barangan kepada asnaf tanpa tunai. Turut menyumbang, Lembaga Tabung Haji TH menerusi bantuan tanggungjawab sosial korporat CSR kepada mangsa banjir di Pantai Timur berjumlah RM300,000 dan program My House berjumlah RM260,000 serta Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM dengan program-program latihan yang dijalankan. Tambah Datuk Idris, pihaknya sentiasa berusaha untuk memastikan para asnaf disantuni, seterusnya berjaya mengeluarkan mereka daripada kepompong kemiskinan. Sementara itu, antara program yang dijalankan agensinya bulan lalu ialah Persidangan Antarabangsa Kesatuan Islam Konsep Peluang dan Cabaran, pelancaran aplikasi digital YAPIM, program Rihlatil Jannah, Sidang Kemuncak Ulama Islam mengenai perpaduan sebagai asas pembebasan Masjidil Aqsa dan Multaqa Murabbi Ummah peringkat wilayah persekutuan. Tembakan rambang di gereja. Alhamdulillah, bertemu kembali. Kita ke perkembangan luar negara. Sekurang-kurangnya 50 korban dalam tembakan rambang di sebuah gereja Katolik di kota Owo, Nigeria. Insiden itu dipercayai dilakukan 4 lelaki bersenjata. Kejadian berlaku Ahad lepas kira-kira sekitar jam 11.30 pagi waktu tempatan. Menurut penduduk, mangsa pertama ditembak ialah budak lelaki yang menjual gula-gula di pintu pagar gereja. Suspek kemudian melepaskan tembakan melulu ke arah semua yang berada di dalam gereja sebelum membaling 3 butir bom ke dalam rumah ibadat itu. Letupan menyebabkan gereja itu rosak teruk dan mayat bergelimpangan. Mangsa yang cedera mendapat rawatan di Pusat Perubatan Persekutuan di Owo. Setakat ini tiada pihak mengaku bertanggungjawab atas serangan itu. Gubernur New York menaikkan had umur untuk membeli senapang separa automatik daripada 18 kepada 21 tahun. Ia merupakan usaha mengetatkan undang-undang senjata api berikutan pembunuhan beramai-ramai di sebuah pasaraya di Buffalo, New York baru-baru ini. Kathy Hochul meluluskan pakej undang-undang reformasi senjata api yang diluluskan Senat Negeri berikutan kejadian tembakan bulan lalu yang mengorbankan 10 penduduk kulit hitam. Langkah itu dibuat di tengah-tengah siri pembunuhan besar-besaran di Amerika Syarikat yang mencetuskan gesaan baharu untuk undang-undang kawalan senjata api yang lebih besar. Selain had umur sekurang-kurangnya 21 tahun, pembeli senapang semi-automatik kini juga perlu mendapatkan permit sekaligus menjalani pemeriksaan latar belakang. Demokrat New York sudah mempunyai beberapa undang-undang senjata api terkuat di negara itu. Satu lagi undang-undang yang ditandatanganinya ialah menghadkan pembelian jaket kalis peluru dan perisai badan kepada penguatkuasa undang-undang atau profesion berkaitan. Kementerian Sumber Manusia dan Pembangunan Sosial Arab Saudi mengumumkan peraturan larangan bekerja dari pukul 12.30 hari hingga 3 petang waktu tempatan selama 3 bulan. Larangan itu akan berkuat kuasa mulai 15 Jun hingga 15 September tahun ini meliputi semua syarikat dan organisasi swasta. Langkah tersebut melibatkan sekitar 2.74 juta pekerja lelaki dan wanita, terutamanya dalam sektor pembinaan. Larangan itu melindungi keselamatan dan kesihatan pekerja sektor swasta yang bekerja di bawah pancaran terik matahari ketika tengah hari dan awal petang.
Susulan keputusan tersebut, sektor swasta diminta menyediakan persekitaran kerja yang sihat dan selamat untuk menghindari pekerja daripada risiko dan bahaya yang disebabkan oleh pendedahan kepada cahaya matahari serta haba panas. Pekerja sektor minyak dan gas, penyelenggaraan serta perkhidmatan kecemasan adalah dikecualikan. Tahun lalu, beratus-ratus orang didenda lebih kurang 3,000 Saudi Riyal sehari kerana melanggar larangan kerja waktu tengah hari itu. Dan berikut berita antarabangsa pilihan yang lain. Seorang aktivis alam sekitar bertindak luar kawalan dengan mengganggu perlawanan kejohanan tenis terbuka Perancis di Stadium Roland Garros. Dia mengikat lehernya di net gelanggang tenis itu menggunakan dawai besi. Perlawanan terpaksa ditunda selama 15 minit akibat perbuatan wanita tempatan itu. Aktivis itu bagaimanapun berjaya dikeluarkan dari gelanggang oleh sekuriti kejohanan tersebut. Sementara itu di Myrtle Beach, South Carolina, sebuah kereta melanggar penunggang motosikal sehingga menghempap motosikal dan penunggang itu. Berdasarkan rakaman kamera litar tertutup, CCTV, orang ramai dan polis berdekatan bergegas ke tempat kejadian dan bersama-sama mengangkat kereta itu untuk mengeluarkan penunggang motosikal. Penunggang dan pembonceng motosikal dibawa ke hospital untuk rawatan lanjut. Di China pula, sebuah plaza tol runtuh selepas lori simen merempuh tiang tol berkenaan dengan laju. Tiang yang runtuh itu juga menghempap kereta berhampiran. Pemandu lori simen bagaimanapun berjaya dikeluarkan dan hanya mengalami cedera ringan. Tiada mangsa lain yang dilaporkan cedera. Sekian berita Al-Hijrah. Ikuti kami di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok serta layari alhijrahnews.com untuk pelbagai berita pilihan dan eksklusif. Saya Aziz Arifin. Assalamualaikum dan selamat malam.